Saya akan berkongsi satu kisah yang telah banyak menitiskan air mata saya semalam. Menangis tu daripada awal sampai balik. Masya Allah, Allahu Akbar. Kisah permergian hamba Allah yang sangat indah. Usianya 73 tahun. Seorang lelaki, seorang ayah, seorang atuk, Masya Allah, seorang lelaki. Beliau adalah ayah kepada sahabat yang sangat baik. Sahabat saya ni bernama Khairunisa. Subhanallah, suaminya Anwar. Anak-anak kami ni macam rapat tu macam adik-beradik, ibarat macam tu lah. Kan sekarang cuti sekolah. Pada Isnin malam, ayah kepada suami kawan saya ni, suami dia pun kawan suami lah, kami ni rapat. Jadi ayah kepada suami kawan saya ni, kepada Anwar ni, meninggal dunia pada malam Isnin. Jadi dimandikan, dikafankan, disolatkan jenazah dan dikuburkan pada pagi semalam lah, hari Isnin. Ketika saya dapat khabar kematian arwah, automatik air mata saya laju menitis. Satu, mungkin sebab dia adalah ayah kepada sahabat saya. Sebab kita tahu sahabat kita sedang sedih, lalu kita pun rasa sedih. Tapi perasaan yang hadir itu ada perasaan yang bukan hanya sedih kerana jarang kalau ayah kepada kawan kita meninggal kita menangis, jarang. Tapi Allah takdirkan kami pernah berjumpa dengan Wak Kamilan ni 2 kali. Kali pertama kami jumpa masa pergi rumah kawan ni kali pertama. Kali kedua kami pergi ke rumahnya. Kan lama duduk kat rumahnya. Rumah Wak Kamilan di Melaka ni. Ceritanya 3 bulan terakhir ni Wak Kamilan diuji dengan sakit, lemah badan. Sakit yang doktor sendiri pun tak boleh nak bagi tahu spesifik apa sakitnya. Wak Kamilan ni kalau kita kenal, dia adalah orang yang anggota polis kan. Orang yang dari segi peribadi, daripada zahir orang biasa. Maksudnya dari sudut contohnya, bukanlah orang yang saya sebutkan di sini ya, bukanlah orang kaki masjid. Bukan saya nak kata orang kaki masjid tu bukan orang baik. Maksudnya kalau orang tengok, orang biasalah. Latar belakang biasa, pekerjaan bukan dalam bidang agama. Kan? Bukanlah orang selalu AJK surau ke, selalu pergi surau ke, nanti kena dengar sampai habis. Subhanallah, adalah banyak cerita daripada anak ni, Wak Kamilan ni, bagaimana kan waktu sebelum hijrah, apa yang dilakukannya, bagaimana kehidupannya sebelum hijrah. Semalam kalau surau tu penuh lah orang. Lepas tu antara cerita yang first, bila saya duduk dekat tepi mak dia, kami masuk bilik. Lepas tu dalam tu ada isteri kepada arwah, kemudian ada kawan saya ni, kemudian ada kawan baik kepada isteri arwah, dan ada besan iaitu mak kepada kawan saya ni. Saya pun tanya macam mana. Tak tanya pun, lalu mak ni bercerita. Dia kata, Ustazah, ketika suami ni, dia panggil Baba dengan Mama. Ketika Baba ni nak pergi, Baba sebelum tu, Baba bercakap elok, Baba ni suka buat lawak, dia digembirakan hati orang sekeliling. Ini lebih kurang sejam sebelum lah. Baba boleh lagi bercakap, sehat, macam kuat, boleh borak, boleh gurau senda. Lepas tu, dia kata lebih kurang lah dalam setengah jam sebelum nak pergi, nak meninggal dunia malam Isnin ni, sebelum nak meninggal ni, Baba minta dibersihkan diri, dimandikan, dah pakai pampers, diapers, dipakaikan, ditukarkan. Kemudian Baba ni minta disapukan lotion pada seluruh tubuh. Jadi Mama ni
Isteri ni dia kata dia bahasakan apa ni, mama pun sapulah lotion satu badan. Dia kata nak wangi-wangi, sapu satu badan, nak wangi-wangi. Lepas tu dah dia sapu, baba ni tanya, dah sapu ke semua lotion satu badan, nak wangi ni? Lepas dah sapu lotion, dia minta bedak pula. Lepas tu dia pun pakai bedak satu badan, dia kata nak wangi. Lepas dah siap, pakai bedak juga kat muka, dekat badan apa semua, dah bersih, dah cukur apa yang patut, dah bersih, dah tukar baju semua. Lepas tu dia pun minta dengan mama, dengan isterinya ni, dia minta air. Jadi mama ni ambil masa sikit untuk pergi ambil air zam-zam. Sekejap je ambil air zam-zam. Dan masa tinggalkan tu, baba ni dengan anak lelaki. Lepas tu anak lelaki ni tengok, sebab dia sebut macam ni je, dia kata dahaga perit, tekak ni perit, nak air. Lepas tu si anak lelaki ni dia nampak ayah dia macam lain macam. Maksudnya nampak lain, bukan seperti sebelumnya. Dalam keadaan yang sangat singkat. Lalu anak lelaki ni pun kata mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu si ayah ni dapat ucap kalimah ni dengan sempurna. Saya ingatkan, saya kata ucap la ilaha, tak ustazah. Ucap daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucap 3 kali berturut-turut. Lepas tu seolahnya mata tu memandang satu tempat dalam keadaan senyum, pandang. Lepas tu pejam mata. Lepas tu isteri ni pun sampai, sebab ia berlaku dengan cepat. Isteri pun sampai dan senyum tu dah keadaan mulut tu sebut Allah. Kemudian isteri sampai nak bagi air, dah tak ada, dah pejam mata. Lalu si isteri pun ambil air zam-zam, disapukan kepada wajah. Saya bila dengar, saya kata ya Allah, terlalu indah, pembagian yang terlalu indah. Tuan-puan sekalian, lepas tu saya ni buat pengesahan, ucap penuh ustazah. Saya kata ramainya orang pada akhir nafas nak sebut Allah pun tak mampu. Nak sebut nama Allah pun dalam keadaan yang terseksa, azab nak sebut nama Allah satu patah. Sebab itu kalau kita dengar orang boleh sebut la ilaha illallah, itu pun berat. Sebab seksaannya, sakitnya bila ditarik nyawa daripada kaki, roh tu nak keluar sampai ke halkum ni. Kalau dapat sebut Allah tu pun rahmat yang sangat besar dah. Tetapi arwah Wak Kamilan ini, almarhum ini menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebanyak 3 kali berturut-turut. Lepas tu dalam keadaan memandang ke satu arah, mungkin ke depan, senyum, Allah sampai akhir nafas. Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalimahnya la ilaha illallah dakhala jannah, ia pasti akan masuk syurga. Ramai orang sejam sebelum boleh ucap la ilaha illallah, boleh ucap asyhadu an la ilaha illallah. Tetapi yang paling susah, yang paling diperhatikan adalah saat akhir nyawa. Soalnya nyawa yang sudah ada sampai dada. Nyawa dah sampai dada. Roh tu dah ditarik sampai dada. Yang saat-saat akhir ni, detik-detik akhir ni dapat ucap, ini yang paling payah. Bila saya dengar, saya kata, ya Allah. Lepas tu saya kata, tolong ceritakan. Sebenarnya, apakah kelebihan ataupun akhlak ataupun apa amalan arwah ni, sehingga Allah berikan kelebihan seperti ini. Anak ni pun bercerita, dia kata, Kak Asma, ketika ayah ni, hari tu dia masuk hospital lebih kurang 1 bulan ke 1 minggu, saya tak ingat. Dan ada ketikanya, ada ketikanya, ayah ni tak sedar. Maksudnya, macam doktor kata dia seperti koma. Tak boleh respon dan tak boleh dengar. Jadi beliau dalam keadaan begitu beberapa hari. Maksud tak sedar tu, tak boleh respon, makan pun semua melalui wire. Tetapi isterinya cerita, anaknya cerita, orang kena cerita, ustazah tahu tak, sepanjang dia tak sedar tu 24 jam tanpa henti mulutnya berselawat kepada Nabi. Mulutnya selawat. Saya kata tak berhenti ustazah. Takkan tak tidur? Yelah, doktor kata tak sedar, dia keadaan koma. Dia tak sedar. Jadi mungkin dia tidur je sepanjang tu, tapi mulutnya tak berhenti ucap selawat, non-stop selawat. Lepas tu ada seorang anak, dia kata tunjuk pada ustazah video yang kita rakam. Lepas tu saya pun tengoklah video tu. Dia selawat macam mana tau? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia pusing pula, macam bagi macam solat.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Dia selawat sambil dalam keadaan dia tak sedar 24 jam non-stop mulutnya zikir selawat. Saya tengok video tu, saya kata, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Menangis lagi tengok. Ada manusia seperti ini dalam keadaan dia koma, dalam keadaan tak sedar. Dia kata, Ustazah, kami sekeliling bising, bercakap, ramai orang datang ziarah, semua jadi saksi. Dia 24 jam non-stop selawat dalam keadaan tak sedar. Kalaulah dia sedar, mustahil 24 jam tanpa henti. Sebab mungkin ada waktu dia penat, dia berhenti. Ada waktu dia tidur, dia berhenti. Tak, dia kata, Ustazah, kami gila-gila jaga. Tak henti. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas dia dah sedar, isteri tanya, anak-anak tanya, Baba, masa Baba tak sedar gitu, Baba selawat tak berhenti? Tapi masa Baba sedar, tak nampak pula Baba selawat. Anak-anak ni tanya. Sebab dia orang tak biasa tengok yang ayah ni berselawat banyak-banyak. Kalau waktu sedar ni tak nampak selawat banyak-banyak. Dia pun senyum je. Lepas tu satu hari, kawan saya ni, Nisa ni cerita, dia kata, Ustazah, ayah saya cakap, sehari paling kurang selawat 3,500 kali. Sekurang-kurangnya amalannya adalah selawat pada Nabi 3,500 kali. Tapi kata Kak Asma, kami tak nampak, kami tak tahu. Seolahnya Baba ni bila dia selawat, dia sembunyikan selawatnya. Sampai isteri pun tak perasan. Mungkin isteri nampak lah, tapi tak sangka yang amalannya ialah berselawat kepada Nabi 3,500 kali sehari tanpa kurang. Maksudnya sekurang-kurangnya 3,500 kali. Mungkin lebih lah, tapi paling kurang 3,500. Ini luar biasa tuan-puan sekalian. Waktu koma, waktu tak sedar 24 jam. Ada lagi cerita pasal almarhum ni. Kawan saya ni, Nisa, cerita, dia kata, Kak Asma, Baba ni selalu sebut ayat apa? Selalu sebut perkataan ni. Baba ada mahligai dekat syurga. Mahligai Baba kat syurga. Subhanallah. Saya kan bila dengar tu terus meremang bulu roma. Saya kata, teringat kata-kata Sayyidatina Asiyah, yang mana dalam Al-Quran dicatat ketika Asiyah, yang mana ketika dia diseksa oleh suaminya Fir'aun, sehingga dahsyatlah teruk kena seksa ni dengan Fir'aun. Ketika itulah Sayyidatina Asiyah meminta, Ya Allah, kurniakanlah, Rabbi benili, Ya Allah, binakanlah bagiku baitan, sebuah istana, rumah di syurgamu, Ya Allah. Dan disebutkan dalam hadis Nabi, ketika Asiyah dah sampai hujung dalam keadaan dia sangat sakit, dah sampai sakaratul maut, nyawa dah dekat halkum, ketika itu Allah memperlihatkan bagi Asiyah mahligai ataupun rumah atau istana di syurga. Lalu saat akhir itu, Asiyah dalam keadaan senyum. Dia bukan tak sakit diseksa oleh suaminya Fir'aun. Kawan saya ni kata, dia kata, Kak Asma, macam ni Baba ni polis di Raja Malaysia, pengiring kepada, masa bertugas dulu dia jadi pengiring kepada Sultan Kedah. Sultan Kedah ni pun dah wafat dah meninggal dah. Jadi dia selalu tengok istana, indahnya istana. Lepas tu bila dia dah berhenti, dia kata dia nak jadikan rumah dia dekat dunia ni macam istana, tapi tak mampu. Kan, nak buat juga rumah tu indah, ada feel-feel istana, sebab bertugas kat istana, jadi selalu tengok yang indah-indah. Jadi Wak Kamilan ni kata, nak jadikanlah rumah ni macam istana, macam mahligai, tapi tak mampu, kan, tak ada duit nak buat rumah macam mahligai. Sebab itulah dia letak cita-cita mahligai di syurga. Jadi Nisa ni, kawan saya kata, Baba ni memang selalulah mulut dia, Baba ada mahligai kat syurga, mahligai Baba kat syurga, istana Baba kat syurga. Seolahnya dia letak, bila dia nak menyejukkan hatinya, tak mampu nak bina rumah cantik-cantik, tak mampu nak bina rumah indah-indah, jadi dia letak cita-cita tu, dia menyejukkan hatinya, memujuk hatinya dan meletakkan impian, dan selalu sebut Baba ada mahligai kat syurga. Masya Allah, tuan-puan sekalian. Nisa ni cerita, dia kata, Kak Asma, untuk makluman, Baba ni seorang yang sangat menghargai isteri, seorang yang sangat suka memuji isteri. Isteri arwah yang saya ziarah ini, almarhum Wak Kamilan ni, isteri duduk sebelah saya, duduk sebelah saya senyum, tenang je. Dia kata, ini menantu yang bercerita,
Dia kata arwah ni, baba ni, Kak Asma, seorang yang sangat menghargai isteri. Saya kata macam mana? Masya Allah, suka puji isteri. Apa pun isteri buat, isteri masak, isteri kemas, kebaikan isteri, suka puji isteri dan sangat menghargai isteri. Contohnya, kalau mama masak, walaupun bagi kami biasa je masakan mama tu, tetapi baba punya makan tu, macam kali hirup so tu, oh sedapnya mama masak, oh sedapnya. Makan tu kan tak berhenti-henti Kak Asma mulut tu puji isteri ni. Sedapnya mama masak, sedapnya awak masak. Makan, ui sedapnya, terima kasih awak masak. Puji dia kata. Lepas tu dia kata contoh pergi kedai makan. Pergilah restoran yang mahal, yang sedap macam mana pun, bila makan tu semua orang puji, sedap lah, sedap lah, ikan tiga rasa ke apa, sedap lah. Tapi baba ni kata Kak Asma, dia makan dia puji kata sedap, tapi dia akan cakap, tapi sedap lagi mama masak. Masya Allah, betapa dia menghargai dan memuji isteri ni. Ucap sayang isteri. Lepas tu besan pula cerita. Dia kata dulu Ustazah, saya jadi saksi. Yang besan saya ni memang suami dia suka sangat menghargai dan puji dan buat yang sehabis baik, jadi suami sehabis baik. Dia kata contoh, masa tu kami pergi jalan sama-sama ke Beijing, China kan. Beijing, China kan bang? Beijing. Maksudnya diorang ni pergi melancong sama-sama, berjalan ke China, pergi ke Beijing. Sama dengan besan pun pergi sekali. Diorang sangat rapat ni, besan ni sangat rapat. Dia kata mama ni, mama tak tahu, mama tak boleh nak makan masakan orang Cina. Mama rasa was-was duduk pergi negara Cina. Lepas tu walaupun restoran tu restoran Cina Muslim, jadi mama ni tak makan. Mama tak boleh nak makan. Maksudnya isteri arwah ni nak cerita betapa arwah ni dengan isteri ni sangat menyantuni isteri. Lepas tu kan dia kata, Saza, ni besan yang cerita ni depan isteri, dia kata saya terkejut tengok apa yang arwah ni buat pada isteri. Arwah ni minta kebenaran dengan restoran Cina dekat negara Cina ni, dekat Beijing ni, minta kebenaran untuk tumpang dapur, bagi ruang sikit untuk dia masak masakan untuk isteri dia. Tuan-puan sekalian, mama ni bukan cerewet, bukannya nak mewah-mewah, rumah pun biasa je, bukan nak melebih-lebih. Tapi mama ni kata tak tahu masa tu mama ni duk makan Maggi, makan bekalan je, tak boleh nak masuk dalam tekak. Dan dia pun tak terfikir yang arwah suami ni nak pergi ke dapur dan minta tumpang dapur di sebuah restoran Chinese Muslim di Beijing untuk masak makanan isteri, untuk isteri makan. Sampai macam tu sekali tuan-puan sekalian. Dan banyak lagi kisah bagaimana seorang suami yang bernama Wak Kamilan ni, bagaimana dia jaga isteri, hormat isteri, sayang isteri, puji isteri, hargai isteri. Sampai Nisa ni kata, saya tak pernah tengoklah seorang suami macam baba menyantuni isteri. Lepas tu dia cerita lagi, Kak Asma, baba ni kenapa Allah bagi akhir nafas dia boleh ucap syahadah sampai 3 kali, senyum seolah memandang sesuatu, kemudian habis nafas dengan Allah, Allah, dalam keadaan tidur, dalam keadaan koma 24 jam boleh selawat pada Nabi. Dia kata, Kak Asma, orang kampung ni kalau susah nak minta tolong, memang dia orang tahu boleh pergi minta tolong dengan Wak Kamilan. Dia kata kalau dulu keliling rumah ni banyak kereta, banyak motor. Oh, buat apa? Kereta motor siapa punya? Saya tanya. Nisa kawan saya cerita, sebenarnya orang kampung ni kalau nak guna duit, dia datang pajak dekat rumah Wak Kamilan ni. Tinggal motor ke, tinggal kereta ke, ada nak hantar anak belajar universiti ke, nak guna duit ke, nak meminjam, nak berhutang, dia orang tinggalkan barang sebagai pajak. Lepas tu, kadang tu nak guna balik kereta ke, motor ke, tapi duit tak ada lagi nak bayar hutang. Wak bagi je, baba bagi je. Baba banyak lunaskan hutang orang. Masa orang tak mampu nak bayar hutang, ya, tak apalah, tak mampu nak bayar. Lepas tu suka tolong orang. Kalau orang perlukan pertolongan, orang tahu. Kalau datang rumah Wak Kamilan takkan cakap tak. Berusaha sedaya upaya memenuhi hajat orang, berusaha memenuhi keperluan orang.
Subhanallah, sampai rumah tu keliling tu orang parking-parking. Sebab apa? Pajak. Orang suka pergi butang dengan dia. Dan kalau orang yang susah dia halalkan. Masya Allah, tuan-puan sekalian. Itu di antara akhlak kebaikan arwah ni. Lepas tu seterusnya, anak-anak ni bercerita, dia kata, arwah ni suka bagi orang makan. Kalau raya tu satu kampung lah dia akan masak banyak-banyak. Dan Besan ni pun cerita, memang masa saya pergi rumah, Wak Kamilah ni suka masak dan bagi orang makan. Meriah selalu. Selang beberapa hari bagi orang makan. Dia orang kan buka warung. Bagi makan percuma, bagi orang makan, belanja orang kat rumah tu selalu buat makan. Masya Allah, tuan-puan sekalian, suka bagi makan. Ingat tak pengajian kita pagi semalam? Saya ada bacakan satu hadis Nabi SAW. Bayangkan Allah takdirkan saya pagi semalam baca hadis ni. Sedangkan ia bukan adalah turutan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang sepatutnya kita baca hadis yang lain. Tapi Allah rizkikan semalam baca hadis ni. Lepas dah siap baca, kuliah kita dah habis pukul 9 semalam. Kami pun terus bersiap-siap nak sampai ke Melaka untuk ziarah kematian ni. Perjalanan lebih kurang sejam suku. Kami sampai elok saja ke surau yang dibuat solat jenazah. Sampai je semua tengah berdiri, kami berdua sempat untuk solat jenazah. Selesai solat jenazah, lepas tu kan jenazah telah ditutup kan. Tapi ahli keluarga panggil saya, panggil suami, buka balik di surau tu untuk melihat keadaan jenazah. Allahu Akbar. Bila saya tengok keadaan jenazah, dibukakan kain kafan, saya macam tak kenal Wak Kamilan. Macam tak kenal. Padahal saya dah jumpa banyak kali Wak Kamilan saat hidup. Kita buat live sama, kita makan sama, kita pergi pantai sama. Ingat tak sampai ke pantai dia, keluarga ni bawa kami pergi makan kat pantai. Lepas tu tuan-puan sekalian, saya macam terpana saya tengok. Sampai saya kata, ya Allah, sebab apa? Wajahnya putih dan kemerahan. Dan wajahnya senyum. Putih bersih kemerahan. Sedangkan yang saya ingat Wak Kamilan kulitnya bukan putih macam ni dan bukan kemerahan macam ni. Saya tengok, saya kata, ya Allah, putih bersih kemerahan. Indahnya wajah. Wajah dalam keadaan tenang macam tidur. Wajah sedikit senyum dan putih kemerahan. Saya kata, ya Allah, cemburunya dengan Wak Kamilan. Umur 73 tahun. Pergi dalam keadaan yang begitu indah. Yang terlalu indah. Apa sekalian?